Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua murid. Hari ini kita akan belajar bab 4 sistem persekutuan. Indeks pada hari ini latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Untuk maklumat kalian, dan anda sudah tahu sebenarnya persekutuan ini bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Bermaksudnya ada beberapa buah negeri dalam gabungan negeri untuk membentuk satu pentadbiran. Kita dapat lihat di sini pada hari ini kerajaan persekutuan merupakan kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran. Okey, untuk maklumat kalian, di Negeri Sembilan sudah terbentuknya konfederasi Negeri Sembilan 1895. Konfederasi ini bermaksud gabungan. Okey, di Negeri Sembilan sudah wujud pentadbiran gabungan sejak 1895 lagi. Okey. Slide ini tidak perlu salin. Slide ini saja tak perlu salin. Slide seterusnya kena salin. Apa ialah pembentukan konfederasi Negeri Sembilan 1895? Okey. So gabungan di Negeri Sembilan terbentuk, iaitu kita boleh lihat di sini Luak Tampit, Rembau, Seri Menanti disatukan sebagai Konfederasi Seri Menanti bersetuju menerima residen British. Pada 1895 pula ditandatangani antara Jatua Besar Seri Menanti dengan Undang Johor Sungai Unjur, Jelebu, Lembau dan Tunku Besar Tampin untuk menubuhkan sebuah federasi yang lebih besar dikenali sebagai Negeri Sembilan. Inilah asal-usul Negeri Sembilan. Kemudian mereka setuju, pemimpin Negeri Sembilan ini bersetuju menerima residen British yang membantu pentadbiran konfederasi tersebut. Pentadbiran gabungan bermaksud. And anda kena ingat, yang Tuan Besar Seri Menanti ini Tunku Muhammad Ibni Tunku Antah kemudiannya dilantik sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ni umpama raja, tetapi di Negeri Sembilan tidak dipanggil raja. Mereka panggil Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama pada 1898. Kamu kena ingat betul-betul residen yang pertama di Negeri Sembilan ialah Martin Lister. Kalau kamu berada di daerah Negeri Sembilan, nak pergi ke Mantin, anda boleh lihat ke Mantin. Mantin itu sebenarnya residen yang pertama, iaitu diketuai oleh Martin Lister. Okay. Siapa yang ada dalam pentadbiran tersebut? Residen yang pertama di Negeri Sembilan orang Melayu ke? Jawapannya bukan. Jawapannya ialah residen orang Inggeris, iaitu Martin Lister. Pembentukan sistem persekutuan di Malaysia ini kita boleh lihat pada tahun 1896 sehinggalah tahun 1963. Bermaksud di sini tahun tersebut ialah tahun terbentuknya Hari Malaysia ataupun terbentuknya pentadbiran yang dikenali sebagai Malaysia. Okey, persekutuan 1896. Apa yang ada dalam ini? Kita boleh lihat melalui perjanjian persekutuan 1895 ini, wujudnya negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu ada 4 negeri-negeri Melayu bersekutu: Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan untuk maklumat kalian, persekutuan 1896 ini tidak ada lagi agihan kuasa dan fungsi untuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kamu kena ingat, belum wujudnya sistem persekutuan di sini. Tetapi ada gabungan negeri pada tahun ini. Dan banyak keputusan diketuai oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Residen Jeneral ini bermaksud setiap negeri ada residen. Residen Jeneral ini ialah ketua residen yang berpusat di
pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, keempat-empat negeri yang Cikgu Chiu sudah nyatakan ini, Raja-Raja Melayu ini bersetujulah tentang Persekutuan 1895 ini. Majlis, kemudian kita lihat Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Kenapa majlis ini terbentuk? Sebab nak disutukan semula, nak renovation lah, nak renovate ataupun nak memperkemas tadbir urus persekutuan. Persekutuan ini bermaksud gabungan negeri-negeri, mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu, nak kukuhkan kuasa British. Kemudian Raja-Raja Melayu ini dan pembesar bersetuju untuk menandatangani perjanjian persekutuan ataupun persuturan semula Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1957. Dan kemudian British berjaya memperkemaskan tadbir urus dengan persetujuan raja-raja dan pembesar. Maka British teruskan dengan Kesatuan Malayan 1946, iaitu dikenali sebagai Malayan Union. Untuk apa? Untuk menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu, Pulau Pinang dan Melaka untuk pembentukan sebuah kerajaan membentuk kesatuan. Kesatuan yang bermaksud gabungan, membayangkan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat, nak jadi headquarter ni di bawah kuasa Gubernur British. Gubernur British ni kalau kata mudah dia wakil dari negara Britain. Dia lah bos segala-galanya di tanah Melayu pada masa itu. Mendapat bantahan daripada raja-raja Melayu dan orang Melayu. So Kesatuan Malaya ini dibantah oleh Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Tak sukalah tentang Kesatuan Malaya ini. Sebab apa? Sebab kedudukan Raja Melayu dan orang Melayu ini terjejas. Kemudian kita lihat apabila dapat bantahan daripada Sultan dan pembesar, maka British telah ubah dari Malayan Union ke Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di sinilah kita dapat lihat ada 9 gabungan negeri dan 2 buah negeri selat. So, melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, maka wujudnya penetapan ataupun orang panggil kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 1948 wujudnya kerajaan persekutuan dan negeri sembilan. Kena ingat. Nah, kemudian kita dapat dilihat di sini ada separation of power in administration, iaitu peringkat persekutuan dan negeri. Dan ketua persekutuan ini ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British sebagai ketua persekutuan. Umpama macam sekarang punya Perdana Menteri lah, dulu wakil British itu dia nak mentadbir, nak wujudkan sebuah pentadbiran persekutuan, tetapi dia nak handle semuanya. Tapi sekarang telah diketuai oleh Perdana Menteri di negara kita. Raja-Raja Melayu memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Kamu kena ingat, setiap negeri ada undang-undang yang tersendiri. Kita bagi contoh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Setiap negeri ada undang-undang dan semua raja ini kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian kita boleh lihat di sini, mungkin kamu dah familiar about tahun 1957 ini ataupun 31 Ogos 1957, iaitu wujudnya Persekutuan Tanah Melayu Merdeka. Persekutuan yang berasaskan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tujuan dia apa? Tujuan melicingkan pentadbiran negara yang berdaulat. Apa maksud berdaulat ini?
Berdaulat ini tanpa kuasa asing. Kena ingat betul-betul di sini. Jangan orang kata apa? Baca tapi tak faham. Kena faham betul-betul berdaulat ini tanpa kuasa asing, melicinkan pentadbiran negara yang berdaulat tanpa kuasa asing. So, tahun ini juga dianggap sebagai Hari Kebangsaan. Kemudian kita boleh tengok di sini jawatan Yang di-Pertuan Agong ini sebagai Ketua Persekutuan. Sebagai Ketua Persekutuan. Konsep persekutuan dikukuhkan dengan sistem raja perlembagaan, demokrasi berparlimen melalui peruntukan perlembagaan persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, so kita tengok di sini Persekutuan Malaysia 1963. Ini pun familiar untuk anda sebenarnya. Pada tahun 16 September 1963, berdasarkan perjanjian Malaysia, maka lahirnya sebuah persekutuan. Ada tambahan lagi. Kita tengok tambahan negeri apa. Terdiri daripada 11 buah negeri Tanah Melayu, Singapura dan 2 buah negeri Borneo, iaitu Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Cikgu, kenapa 16 September 1963 ini tak ada Singapura dengan Borneo pada hari ini? Kamu kena ingat. Nanti kita akan belajar tentang mengapa Singapura dan Brunei itu memang tak ada dalam list Persekutuan Malaysia. Singapura saja telah tidak tersenarai dalam list Malaysia sebab pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan kalau tak silap cikgu 1965. Okey, kesimpulannya kita kena tahu pembentukan sistem persekutuan di negara kita ini merupakan penerusan tradisi sejarah. Bermaksudnya diteruskan apa yang ada di negara kita sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah orang British datang mentadbir negara kita, wujudnya persekutuan, wujudnya sistem persekutuan. So, kenapa? Sebab sistem tersebut berakar umbi daripada pemerintahan beraja. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sudah wujud sistem beraja. Berkait rapat dengan perluasan pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Sebenarnya pada mulanya sistem persekutuan ini merupakan satu agenda untuk British menjajah negara kita, tetapi negara kita telah mencapai kemerdekaan peringkat Tanah Melayu dulu, sekarang Semenanjung Malaysia, dan kemudian telah wujudnya gabungan negeri tambahan iaitu Sabah Sarawak pada tahun 1963. Dan ini latihan. So saya berharap sangat murid buat latihan ini untuk memperkukuhkan pembelajaran anda dan kefahaman anda. Okey, nombor 1 seperti biasa, buku kerja tolong buat muka surat 48 hingga 49 kepada sesiapa yang ada buku kerja, dan kemudian soalan 2 hingga 6 ni tolong buat juga, dan jawapan sudah ada dalam slide tersebut. Okey. So, sekian, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Terima kasih.